Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nur Syafiqah binti Samsul Kamal, nombor metrik I1920378. Okey, baiklah, saya akan mulakan dengan skop pengenalan dan juga tentang sifat serta kedudukan Nabi Ibrahim AS. Okey, baiklah, seperti mana yang kita tahu bahawa Nabi Ibrahim Al-Khalil dilahirkan di UR, yakni di daerah selatan Iraq, yang mana beliau dilahirkan dalam kalangan masyarakat yang menyembah berhala. Manakala mereka yang membuat patung-patung pada zaman Namrud bin Kanan, yang mana ayahnya Azhar adalah seorang yang sangat pandai dalam membuat berhala yang menyesatkan ini. Jadi inilah sedikit mengenai latar belakang Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, seterusnya kita pergi kepada 3 sebab kenapa Nabi Ibrahim AS disebutkan sebagai Khalilullah, yakni kekasih Allah. Okey, yang pertama ialah kerana beliau selalu mendahulukan perintah Allah. Yang kedua, kerana beliau selalu bertawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, kerana beliau setiap kali ada tetamu, beliau mesti akan memuliakan tetamu terlebih dahulu. Seterusnya kita pergi kepada karakter Nabi Ibrahim AS. Okey, Nabi Ibrahim AS adalah seorang yang taat dan patuh. Okey, jadi bukti ketaatan dan juga kesempurnaan itu adalah pemenuhan segala perintah kepadanya, meskipun ketika diperintahkan agar mengorbankan anak kesayangannya dengan penyembelihan. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat berani. Jadi bukti ini dapat dilihat dalam penyampaian dakwah kepada ayahnya yang musyrik. Yang ketiga, Nabi Ibrahim AS adalah seorang yang sangat mengambil berat. Jadi bukti ini dapat dilihat melalui kepedulian Nabi Ibrahim terhadap keluarganya, kepedulian Nabi Ibrahim terhadap orang di sekelilingnya, dan juga kepedulian terhadap masa depan kehidupan masyarakat. Seterusnya, kita pergi kepada contoh sifat Nabi Ibrahim yang diceritakan di dalam Al-Quran, yakni sifat ataupun kepribadian yang diceritakan di dalam Al-Quran mengenai Nabi Ibrahim AS. Okey, yang pertama diceritakan di dalam surah Al-Maryam ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wazkuru fil kitab Ibrahim innahu kana shadiqan nabiyyan. Maksudnya, dan bacalah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim, yang mana sesungguhnya adalah dia seorang yang amat benar lagi menjadi Nabi. Okey, baik, jadi kalimah shadiqan yang mana merujuk kepada sifat benar yang tinggi, yang mana ianya bukan sifat yang biasa-biasa. Jadi ada mufassir yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan adalah Nabi Ibrahim AS kerana baginda tidak pernah menipu. Ini kerana ada perbincangan yang sedikit, kerana ada pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS pernah menipu, yakni sebanyak 3 kali sahaja dalam hidupnya. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim AS sama sekali tidak pernah berdusta dalam sesuatu pun kecuali dalam 3 perkara. Okey, yakni ucapannya, yakni saya sakit padahal tidak sakit. Ucapannya tentang Sarah, dia adalah saudariku. Dan ucapannya yang melakukan, yakni yang merobohkan patung-patung kecil adalah patung yang paling besar ini. Jadi hadis ini diriwayatkan melalui sanad lain daripada Abu Hurairah daripada Nabi. Hadis Ibnu Ishaq daripada Abu Az-Zinad, yang mana ianya dinilai sebagai hadis gharib. Jadi Abu Isa mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh yang lain adalah daripada surah Al-Nahl ayat 120 hingga 123. Okey, yang mana ayat 120 yang bermaksud sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan tauladan lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Okey, jadi ayat ini Allah beritahu bahawa Nabi Ibrahim adalah ummah, yakni ummah bermaksud satu kumpulan yang ada hala tujuan yang sama, iaitu semua dalam umat itu ada tujuan yang sama yang mana mereka hendak capai. Jadi tujuan yang hendak mereka capai. Jadi ini memberi isyarat bahawa Nabi Ibrahim ada tujuan yang tetap serta ada pendirian yang tetap. Okey, jadi ayat ke-121 yang bermaksud yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ini menerangkan bahawa sepanjang hidup Nabi Ibrahim AS, baginda adalah seorang yang sentiasa bersyukur. Baginda bersyukur kepada segala nikmat yang Allah telah berikan. Jadi Nabi Ibrahim sentiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah telah berikan
sudah tentunya baginda mendapat banyak nikmat. Tetapi baginda hanya boleh bersyukur terhadap sebahagiannya sahaja. Kerana banyak lagi nikmat yang kita dapat daripada Allah, tapi kita tidak tahu. Tidak mungkin kita boleh tahu segala ataupun semua nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Seterusnya, kita pergi kepada ayat 122 yang bermaksud, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat ia adalah benar-benar termasuk di dalam kalangan orang-orang yang soleh. Jadi ayat ini menerangkan bahawa Nabi Ibrahim telah mendapat kebaikan di dunia, tapi harus diingat yang ia bukanlah kebaikan daripada segi harta, kerana kebaikan itu bukanlah tentang keduniaan. Yang mana lebih hebat adalah baginda dipilih menjadi Nabi dan juga pemimpin kepada golongan yang kemudian. Kemuliaan yang diberikan kepada baginda adalah amat hebat, tapi ini semua diberikan setelah baginda melalui pelbagai kesusahan dan juga kesulitan. Jadi lihatlah bagaimana baginda diseksa, dibakar, disembelih anaknya, dihalau daripada kampung halaman, ditinggalkan anak isteri di tempat yang jauh dan bermacam-macam lagi dugaannya. Seterusnya kita pergi kepada ayat 123 yang mana maksudnya, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk di kalangan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi perkara paling penting adalah hanif, yakni fokus kepada Allah, yang bermaksud tauhid, dan bukanlah dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan Allah tekankan sekali lagi yang mana Nabi Ibrahim tidaklah seorang yang musyrik. Digunakan kalimah ma dalam ayat ini sebagai penolakan kepada tomahan yang mengatakan bahawa baginda adalah seorang yang musyrik, kerana ia tidak sama kalau digunakan kalimah la yang hanya bermaksud tidak, yakni tanpa ada maksud penolakan. Jadi ayat ini juga sebagai penolakan kepada dakwaan musyrik Mekah, dakwaan musyrikin Mekah yang mengaku bahawa mereka itu adalah hanif, tapi sebenarnya mereka itu bohong dan perasaan sahaja. Jadi kerana sebab apa? Sebab kalau mereka ni hanif, tentulah mereka tidak melakukan musyrik, sedangkan mereka melakukan musyrik, yakni syirik lah, melakukan syirik kepada Allah. Baiklah, sampai di situ saja. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya bagi menerangkan skop yang seterusnya. Baik, terima kasih kepada saudari sebentar yang tadi. Okey, nama diberi Nur Izzatu Yulia binti Ilyas, nombor metrik I192038663. Baik, saya teruskan dengan dakwah Nabi Ibrahim. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, Nabi Ibrahim AS berasal daripada keturunan Nabi Nuh AS, dan jarak antara kedua-duanya ialah lebih daripada 1000 tahun. Okey. Pada zaman Nabi Ibrahim AS, masyarakat Nabi Ibrahim yang berada di kawasan Iraq dan Palestin adalah sebuah masyarakat yang memuja sesama makhluk. Antaranya masyarakat Ad dan Samud yang menyembah patung berhala yang diwarisi daripada masyarakat Nabi Nuh AS. Mereka juga menyembah cakrawala di langit, misalnya matahari, bulan dan bintang. Okay, raja-raja juga mengaku sebagai Tuhan seperti Namrud Ibnu Kan'an, dan mereka juga memiliki akhlak yang buruk dan rosak dalam pergaulan dan adat. Oleh itu, Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya demi menyelamatkan mereka. Baik, pemikiran dan perbahasan juga merupakan cara dakwah Nabi Ibrahim AS dan menggunakan uslub masuk ke dalam pemikiran masyarakat untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang diamalkan oleh mereka, terutamanya masyarakat yang memuja cakrawala dan sikap yang menjadi amalan masyarakatnya yang tidak berasas dari sudut logiknya, sebagaimana firman Allah SWT. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما
يشركون. Maksudnya, ketika malam menjadi gelap gulita, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu lenyap, dia berkata, saya tidak suka kepada yang lenyap. Kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tak kala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tak kala matahari itu telah terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Daripada surah Al-An'am ayat 76 hingga 78. Baik, selain itu, Azar, ayah Nabi Ibrahim, tidak terkecuali sebagaimana kaumnya yang lain yang bertuhan dan menyembah patung-patung berhala. Bahkan ia adalah pedagang dari patung-patung yang dibuat dari pahatnya sendiri, dan daripadanya orang yang membeli patung-patung yang dijadikan persembahan. Nabi Ibrahim AS sedar bahawa orang yang mula-mula perlu didakwakan ialah bapanya sendiri. Oleh kerana bapanya seorang yang memuja patung berhala, maka Nabi Ibrahim cuba menerangkan hujah-hujah yang perbuatan seperti itu salah. Beliau merasa bahawa kebaktian kepada ayahnya mewajibkannya memberi penerangan kepadanya agar melepaskan kepercayaan sesat itu dan mengikutinya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Okey. Nabi Ibrahim juga menjelaskan kepada bapanya bahawa patung-patung berhala adalah makhluk yang biasa yang tidak boleh memberi apa-apa bahaya dan apa-apa kebaikan juga. Patung-patung itu juga tidak melihat dan tidak mendengar. Mereka tidak dapat mengelakkan diri daripada bahaya jika bahaya itu menimpa ke atas mereka. Mereka juga tidak dapat menarik kebaikan. Mereka juga tidak diperlukan. Kalau begitu keadaannya, kenapa patung-patung itu dipuja? Sebagaimana firman Allah SWT, واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Maksudnya, ingatlah ketika dia berkata kepada bapanya, wahai bapaku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak menolong kamu sedikit pun? Wahai bapaku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Okey, sebagaimana surah Maryam ayat 41 hingga 43. Okey. Dengan sikap yang sopan dan kata-katanya halus, ia datang kepada ayahnya untuk menyampaikan bahawa ia diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, dan bahawa ia telah diilham dengan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Okay, ia juga berkata kepada ayahnya dengan lemah lembut, gerangan apakah yang mendorongnya untuk menyembah berhala seperti kaum-kaum yang lain. Padahal ia mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun, tidak dapat mendatangkan keuntungan bagi penyembahannya atau mencegah kerugian serta musibah. Okey, selain itu Nabi Ibrahim juga menerangkan kepada ayahnya bahawa penyembahan kepada patung berhala itu adalah semata ajaran syaitan yang memang menjadi musuh manusia sejak Adam diturunkan ke bumi. Ia bersuruh kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan ajakannya supaya berpaling dari berhala-berhala dan kembali menyembah kepada Allah yang menciptakan manusia dan semua makhluk yang dihidupkanlah, yang memberi mereka rezeki dan kenikmatan hidup serta menguasakan bumi dengan segala isinya kepada manusia. Okey. Selepas Nabi Ibrahim menerangkan, menjelaskan, Azar menjadi merah mukanya dan mata ayahnya mendengar kata-kata seorang putranya tadi.
bahawa Nabi Ibrahim yang ditangkapinya sebagai dosa, hal yang kurang patut. Dan Azar juga mengatakan bahawa putranya telah berani mengecam dan menghina kepercayaan sang ayahnya. Bahkan mengajaknya untuk meninggalkan kepercayaan itu dan menganut kepercayaan serta agama yang ia bawa. Ia juga tidak menyembunyikan murka dan marahnya, tetapi dinyatakannya dalam kata-kata yang kasar, seakan-akan tidak ada hubungan apa-apa antara dia dan putranya, Nabi Ibrahim. Lalu sebab itu ia berkata kepada Nabi Ibrahim dengan nada kusar, "Hai Ibrahim, berpalingkah engkau dari kepercayaan dan persembahanku, dan kepercayaan apakah yang engkau berikan kepadaku yang menganjurkan aku untuk menganutnya? Janganlah engkau membangkitkan amarahku dan cuba-cuba menderhakaiku. Jika engkau tidak menghentikan penyelewanganmu dari agama ayahmu dan tidak engkau hentikan usahamu mengecam persembahanku, maka keluarlah engkau dari ini. Aku tidak sudi bercampur denganmu di dalam suatu rumah di bawah suatu atap. Pergilah engkau dari mukaku sebelum aku menimpamu dengan batu dan mencelakakan engkau." Itu apa yang Azar kata kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menerima kemarahan ayahnya, mengusirannya dan kata-kata kasarnya dengan sikap tenang, hormat selaku anak kepada ayah. Lalu Nabi Ibrahim berkata ayahnya, "Oh ayahku, semoga engkau selamat. Aku akan tetap memohonkan ampun bagimu dari Allah dan akan tinggalkan kamu dengan persembahan selain kepada Allah. Mudah-mudahan aku tidak menjadi orang yang celaka dan malang dengan doaku untukmu." Lalu keluarlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah ayahnya dalam keadaan sedih dan prihatin kerana tidak berhasil mengangkat ayahnya dari lemah syirik dan kufur. Di samping itu, Nabi Ibrahim AS datang berjumpa Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan dipuja oleh sebahagian rakyatnya. Dalam dialog antara Nabi Ibrahim AS dengan Namrud, Nabi Ibrahim cuba memperlihatkan bahawa Namrud tidak mempunyai kuasa, apalagi untuk mengatasi kuasa yang ada pada Tuhan. Maka kenapakah Namrud mengaku dirinya Tuhan? Allah menjelaskan dialog tersebut dengan firman-Nya, ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, kerana Allah telah memberikan kepada orang itu, iaitu Namrud, pemerintahan. Ketika Nabi Ibrahim menyatakan Tuhanku ialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, "Aku dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka tukarlah ia supaya terbit dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, iaitu Namrud, keheranan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Ujar Nabi Ibrahim yang mematikan dengan cukup jelas ujar kaumnya yang tentang tidak boleh memuja patung-patung berhala kerana patung-patung berhala tersebut tidak mempunyai apa-apa kuasa. Dan hujah semasa peristiwa Nabi Ibrahim datang ke rumah tentang berhala dan membuat angkara ke atas patung-patung itu. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya yang seterusnya. Nama diberi Nur Nadiah binti Khairuddin, bernama Metri I19103608, akan meneruskan perbincangan kumpulan kami mengenai tajuk Nabi Ibrahim dan keluarga. Apa yang akan saya kongsikan ini adalah mengenai kisah
yang akan mengajarkan kita hakikat keimanan yang mampu melahirkan ketaatan, kesabaran, pengorbanan dan keikhlasan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kekuatan akidah dan iman tersebut yang akan terzahir melalui perkongsian saya ini bukan hanya terletak kepada Nabi Ibrahim saja, namun juga turut dimiliki oleh isteri dan anaknya. Okey, apa yang akan saya sampaikan mengenai bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya walaupun tahu bahawa ayahnya merupakan seorang pembuat berhala, dan bagaimana berhadapan dengan ayah apabila ayah tidak seperti yang kita mahukan. Saya akan bincangkan dan kongsikan tentang apakah pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim apabila diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu terhadap anaknya Ismail, dan apakah sikap yang sepatutnya ada bagi seorang ayah apabila berhadapan dengan anaknya. Dan untuk subtopik seterus mengenai Nabi Ibrahim dan isterinya, akan membincangkan tentang apakah kekuatan Nabi Ibrahim dan kekuatan isterinya sehingga berani ditinggalkan di padang pasir yang kering kontang. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Kita lihat pada surah Maryam ayat 42 sehingga 48 berkisarkan tentang Nabi Ibrahim dan ayahnya. Pertama, Nabi Ibrahim memulakan langkah dakwah terhadap ayahnya. Poin itu tentang Nabi Ibrahim telah melihat kekufuran ayah kandungnya sebagai pembuat patung berhala yang disembah oleh orang-orang pada ketika itu. Okey, Nabi Ibrahim telah melihat kekufuran ayahnya sebagai pembuat patung berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim. Kekuatan iman, namun kekuatan iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS mampu menyanggah perbuatan ayahnya sendiri yang mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah Nabi Ibrahim AS terhadap ayahnya adalah secara berterusan. Nabi Ibrahim AS telah menerangkan kepada ayahnya apa yang seharusnya mereka sembah, sehingga telah terjadi perbalahan antara Nabi Ibrahim dan ayahnya. Nabi Ibrahim merupakan seorang peribadi yang teguh sejak usia muda dan remaja. Dengan kekuatan iman yang dimiliki, mampu menyanggah perbuatan bapa sendiri yang kufur, iaitu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin membawa pendengar sekalian untuk mengambil perhatian terhadap cara teguran Nabi Ibrahim AS terhadap ayahnya yang bernama Azar, bahawa apa yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya tersebut merupakan sebuah kesesatan yang nyata dan sangat jelas, yang mana ia mampu membawa kepada kebinasaan kelak. Dan pada surah Maryam ayat 42 sehingga 46 telah merakamkan teguran Nabi Ibrahim kepada ayahnya, yang bermaksud ketika dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebahagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman syaitan." Nauzubillah min zalik. Maka dalam surah Maryam ini Allah menggambarkan Nabi Ibrahim AS telah menggunakan perkataan yang lemah lembut terhadap ayahnya. Bagaimana dia menggunakan perkataan lemah lembut itu? Dengan memulai percakapan dengan perkataan ya abihi, yang bermaksud wahai ayahku. Nabi Ibrahim AS telah menjelaskan kepada Azar bahawa tunduk dan patuhlah kepada
bahawa tunduk dan patuh kepada berhala. Berhala bererti menyembah syaitan, dan syaitan tersebut merupakan makhluk yang berbuat maksiat kepada zat yang maha pengasih dan penyayang. Okey, maksudnya Nabi Ibrahim telah menggunakan perkataan yang lemah lembut untuk menegur ayahnya, yang mana ayahnya merupakan seorang pembuat patung. Okey, kita ke slide seterusnya. Setelah beliau menjelaskan kebenaran dan memberikan nasihat kepada ayahnya, namun ayahnya masih tetap dengan pendiriannya untuk menolak pendapat Ibrahim dan bersikap keras. Lalu ayahnya menghilangkan rasa simpati dan empatinya kepada Ibrahim AS dan bermuka masam, serta menyuruh beliau untuk menghentikan percakapan mengenai Tuhannya tersebut dan mengancam akan merejamnya jika tidak berhenti. Dakwah Nabi Ibrahim AS terhadap ayahnya adalah secara berterusan. Walaupun ayahnya seringkali memarahi, namun ia bukanlah satu sekatan kepada Ibrahim untuk terus menegur ayahnya. Nabi Ibrahim AS telah menerangkan kepada ayahnya apa yang seharusnya ayah dan kaumnya sembah, sehingga terjadi perbalahan antara Nabi Ibrahim dan ayahnya. Apabila si ayah dan si anak terlibat dalam penentangan yang sengit itu, di mana kedua-duanya telah dipisahkan oleh prinsip yang bertentangan, yang mana si anak menegakkan kebenaran bersama Allah Subhanahu Wa Taala, manakala ayahnya pula berdiri tegak bersama kebatilan. Hal ini telah disebut di dalam surah Maryam ayat 47 sehingga 48 yang berbunyi, Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan tetap meminta ampun kepada Tuhanku untuk dirimu. Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau seru selain Allah, dan aku akan sentiasa berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Poin seterusnya, sebagai seorang anak, pasti beliau kecewa dan sedih dengan tindakan ayahnya itu. Namun Nabi Ibrahim reda kerana tugas selaku seorang Nabi hanyalah menyampaikan dan bukanlah memberi hidayah. Demikianlah Ibrahim telah mewariskan suri tauladan yang agung, bagaimana semestinya seorang anak tetap menjaga sikap santun dan sopan kepada orang tuanya, yang mana di dalam perkongsian saya mengenai Nabi Ibrahim dan ayahnya, yang mana Nabi Ibrahim tetap menjaga adab pertuturan terhadap ayahnya walaupun sudah terang lagi bersulur ayahnya merupakan seorang penyembah berhala. Perkataan Nabi Ibrahim daripada sabda tersebut merupakan satu harapan di dalam hatinya. Dia berharap semoga apa yang dia tuturkan terhadap ayahnya akan sedikit meluluhkan hati ayahnya. Nabi Ibrahim AS menerima apa yang dikatakan oleh ayahnya dengan berlapang dada. Kemudian beliau menjawab dengan mendoakan agar ayahnya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang dan Maha Mengasihani. Lalu Nabi Ibrahim terus berangkat. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Daripada perkongsian saya ingin meng-highlight, saya ingin membangkitkan tentang tentang kesukaran dalam menyebarkan dakwah dalam kalangan keluarga kita sendiri. Sebenarnya memang sukar kalau kita ingin menyebarkan dakwah kepada ahli keluarga kita, dan ia sangat mencabarlah, kerana kita mempunyai rasa kasih dan sayang terhadap ahli keluarga.
dan kita takut apabila kita melakukan teguran maksiat, ahli keluarga akan terguris hati. Maka daripada penceritaan Nabi Ibrahim dan bapanya, telah kita saksikan bahawa Nabi Ibrahim dia melihat sasaran dakwah. Adakah sasaran dakwah itu adalah dari kalangan keluarganya sendiri ataupun dari kalangan mereka yang lain? Seterusnya, Nabi Ibrahim mengaplikasikan panggilan dan bahasa yang lemah lembut dan mesra agar mad'u dakwah tidak terus lari dan berkecil hati. Sebentar tadi kita juga dapat mendengar bahawa Nabi Ibrahim tidak melampaui batas sebagai seorang anak terhadap ayahnya dan tetap menghormati ayahnya walaupun ayahnya telah melakukan dosa yang besar, yang mana ayahnya merupakan seorang pembuat patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Kebanyakan daripada penduduk setempat. Okey, kita ke slide yang seterusnya mengenai surah As-Saffat ayat 100 sehingga 103 berkisarkan Nabi Ibrahim dan anaknya. Okey, Nabi Ibrahim telah dikurniakan cahaya mata setelah penantian dalam jangka waktu yang sangat lama. Setelah tua baru dikurniakan seorang anak yang diberi nama Ismail. Nama Nabi Ismail pula merupakan seorang anak yang soleh. Okey, kesolehan Nabi Ismail adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim sentiasa berdoa dengan tidak putus-putus sebelum kelahiran Ismail agar dianugerahkan anak yang soleh, maka lahirlah seorang anak yang soleh walaupun Ibrahim telah lanjut usia ketika itu. Okey, berikut merupakan doa Nabi Ibrahim, terdapat dalam surah Al-Saffat ayat 100 sehingga 101. Okey, Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh." Lalu kami berikan kepadanya, iaitu Allah berikan kepada Nabi Ibrahim berita yang mengembirakan bahawa Nabi Ibrahim akan beroleh seorang anak yang penyabar. Okey, daripada ayat tersebut, Nabi Ibrahim mengharapkan agar Allah memberikannya keturunan kerana sudah lama dia menikah namun belum memiliki keturunan. Kemudian Nabi Ibrahim mengetahui bahawa isterinya Sarah itu seorang yang mandul. Dengan persetujuan isterinya Sarah, beliau menikahi dengan Hajar, iaitu merupakan dayang kepada Sarah. Kerana mengharapkan keturunan, dalam usia 86 tahun barulah permohonannya terkabul. Hajar melahirkan anak laki-laki yang beliau beri nama Ismail. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyabar, iaitu Ismail. Okey, walaupun memang penantian yang sangat lama, setelah Nabi Ibrahim mengembara berpuluh-puluh tahun, meninggalkan kampung halaman, berhijrah, barulah setelah tua diberi kegembiraan oleh Tuhan untuk memperolehi anak laki-laki. Okey, poin seterusnya tentang ibrah yang dapat kita ambil dari ayat 100 sehingga 101, iaitu sifat sabar. Okey, Nabi Ibrahim senantiasa sabar menantikan kehadiran seorang anak dan terus memohon kepada Allah Subhanahu Taala agar dikurniakan keturunan yang soleh sehingga Allah mengabulkan permintaan doanya. Okey, kita ke slide seterusnya. Tak kala Ibrahim menjadi bapa pula, ujian pula datang kepada Nabi Ibrahim dengan perkara yang paling disayangi. Apabila turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak tersayangnya Ismail, perintah tersebut tetap ditaati meskipun ia suatu perintah yang terlalu berat. Ia menunjukkan kecintaan kepada Allah, walaupun kecintaan kepada Allah
maksudnya Allah telah memberikan dia perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berada dalam kesempitan sebenarnya. Dia sangat menyayangi anak lelakinya Ismail dan sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, daripada seterusnya surah As-Saffat ayat 102. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintah kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Begitulah dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maksudnya pada ketika itu anaknya sudah berusia dalam anggaran 10 sehingga 15 tahun. Keadaan itu ditonjolkan dalam ayat yang sebentar tadi. Telah menunjukkan betapa kasih sayangnya Ibrahim kepada anaknya. Nabi Ibrahim dikurniakan seorang anak yang sangat penyabar, dan anaknya pula percaya bahawa mimpi ayahnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mimpi yang sebarangan sahaja. Kerana itulah Nabi Ismail menganjurkan ayahnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sudah ketentuan Allah bahawa cintanya kepada Tuhan melebihi cintanya kepada si anak. Ibrahim berjaya menepasi ujian ini, yang mana Allah telah menggantikan Ismail dengan haiwan sembelihan yang lain, iaitu kibas. Daripada surah As-Saffat ayat 2 ini menunjukkan, ayat 102 menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim senantiasa sabar menanti kehadiran seorang anak dan terus memohon kepada Allah agar dikurniakan keturunan yang soleh, sehingga Allah mengabulkan permintaan doanya. Lalu anaknya, iaitu Nabi Ismail, tidak membantah perintah ayahnya, malah Ismail menguatkan hati ayahnya agar tabah menjalankan perintah tersebut. Okey, slide seterusnya. Poin seterusnya, Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak yang mempunyai keteguhan keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Dan Nabi Ismail sedar walaupun jiwa dan nyawanya sendiri harus dikorbankan, lehernya terus diserahkan kepada si bapa untuk dihunus pisau dengan penuh kerelaan. Surah As-Saffat menyatakan tentang keadaan penyembelihan tersebut. Maka tak kala keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, iaitu untuk menyembelih Ismail. Ayat tersebut menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Dia melakukan musyawarah dengan sang anak dulu apabila mendapat perintah Allah untuk menyembelihnya. Musyawarah iaitu meminta pandangan daripada anaknya terlebih dahulu. Walaupun anaknya walaupun tidak setuju, dia tetap tidak boleh mengingkari perintah Allah. Dia tetap ingin berkongsi akan berita perintah Allah itu untuk menyembelih Nabi Ismail. Okey, musyawarah dalam hal tersebut telah mengambil keputusan atas mimpinya. Hal ini menunjukkan bahawa musyawarah atau diskusi merupakan hal yang penting dalam keluarga, termasuk antara orang tua dan anak. Poin seterusnya,
tentang kepatuhan Nabi Ismail terhadap perintah orang-orang tua. Dengan rela hati telah mengorbankan dirinya untuk disembelih ayahnya. Hal ini hasil didikan dari orang tuanya sendiri, iaitu Nabi Ibrahim. Sehingga seorang anak dapat bersikap baik, patuh kepada orang tua dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kepatuhan terhadap perintah orang tua dalam ayat ini tertuju kepada sikap Nabi Ismail yang menunjukkan betapa patuhnya terhadap perintah Nabi Ibrahim. Kerelaan hatinya dengan mengorbankan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya. Justru tindakan Ismail itu membuktikan bahawa didikan yang baik dari orang tuanya, iaitu Ibrahim, mampu menatijahkan sifat anak yang bersikap baik, patuh kepada orang tua dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Hal ini tercermin pada saat ayahnya iaitu Nabi Ibrahim menyampaikan tentang mimpi menyembelih anaknya. Beliau iaitu Nabi Ismail tidak terus memberikan jawapan, akan tetapi memikirkan terlebih dahulu manfaat dan mudaratnya dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ke slide seterusnya, tentang Nabi Ibrahim dan isterinya iaitu Siti Hajar. Siti Hajar merupakan seorang ibu yang berpendidikan. Siti Hajar memainkan peranan yang penting sebagai ibu yang bertanggungjawab dalam mendidik anaknya. Beliau seorang ibu yang pantang menyerah dan tak kenal putus asa. Kita sudah tahulah penceritaan di mana Siti Hajar dan anaknya Ismail telah ditinggalkan di kawasan padang pasir yang kering kontang, yang mana tiada langsung sumber air untuk diminum dan tiada makanan yang terhidang dan tiada pokok-pokok di kawasan tersebut. Ketika bayinya meronta kehausan, Siti Hajar berlari-lari mencari air dari Safa ke Marwah secara berulang-ulang untuk mencari air demi memenuhi keperluan jasmani anaknya. Dan peristiwa itu kemudian diabadikan dalam ibadah sa'i ketika haji dan umrah. Seterusnya, Siti Hajar juga menyerang Iblis dengan lontaran batu ketika Iblis mencuba untuk merusak ruhaniah anaknya agar menolak keputusan Ibrahim menyembelih Ismail atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lontaran batu itu juga mengambil ibadah menonton jamrah dari ibadah haji. Slide seterusnya. Hal ini menunjukkan bahawa Siti Hajar melindungi fizikal dan rohaniah anaknya. Siti Hajar menjadi pendidik pertama dan laksana sekolah bagi anaknya. Al-Ummu Madrasah, ibu adalah sekolah. Seterusnya, Siti Hajar juga menampilkan dirinya sebagai susu isteri yang patuh kepada suami dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun terasa berat menerima keputusan Ibrahim untuk taat kepada perintah Allah agar menyembelih anak lelakinya, tetapi demi kepatuhannya kepada sang suami dan ketaatannya kepada Allah, Siti Hajar rela tanpa membantah sekecil apapun, kerana dia tahu kerana kecintaannya kepada Allah, dia rela diperlakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir sekali, sikap ini seharusnya diteladani oleh para isteri lah. Kita sebagai seorang perempuan perlulah mengambil contoh dan iktibar daripada perkongsian tentang Siti Hajar ini. Siti Hajar ini adalah seorang isteri yang patuh terhadap suaminya selagi tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan memperdengarkan perbincangan daripada sahabat saya untuk mendengarkan perbincangan dengan lebih lanjut mengenai tajuk ini.
Saya Nurin Atira binti Idris Saidi, nama matrik I191038000. Saya akan menerangkan subtopik yang terakhir iaitu doa Nabi Ibrahim AS di dalam Al-Quran. Baiklah, doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran ini banyak, terlalu banyak. Manakala saya hanya akan menerangkan 3 sahaja doa Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam Al-Quran, dan mungkin juga doa-doa ini rakan-rakan kita pernah dengar, pernah tahu mengenai doa ini. InsyaAllah saya akan cuba huraikan satu persatu makna daripada doa tersebut. Baiklah, antara doa yang saya ambil iaitu doa Nabi Ibrahim AS agar setiap amalan baik itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128, saya akan baca ayat 127 terlebih dahulu, iaitu وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ini yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan Nabi Ismail untuk membina Baitullah iaitu Kaabah, sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Baik, daripada ayat وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, iaitu yang bermaksud, dan ketika Nabi Ibrahim mendirikan asas-asas binaan Kaabah dengan Nabi Ismail. Baik, jadi dalam ayat ini kita mengetahui bahawa bukan Nabi Ibrahim seorang sahaja yang membina Kaabah, tetapi baginda juga turut membina bersama-sama dengan Nabi Ismail. Dan ini juga memberitahu kita bahawa Nabi Ibrahim AS bukan sahaja mengajar agama, tetapi baginda juga turut mendirikan masjid. Maka mendirikan masjid itu adalah sunnah para Nabi, juga termasuk dengan Nabi Ibrahim AS. Ketika mendirikan Kaabah itu, Nabi Ibrahim pun berdoa dengan berkata, "Rabbana taqabbal minna", iaitu yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami." Baik, daripada ayat ini kita lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim itu. Selepas baginda membuat amal, baginda akan berdoa supaya amal yang baginda lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap hari kita kena berdoa sebegini dan kena minta supaya Allah menerima segala ibadah yang kita lakukan. Kerana segala ibadah yang kita lakukan itu belum tentu Allah menerimanya. Jadi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail berdoa sambil melakukan kerja-kerja untuk membina Kaabah. Terusnya kita lihat maksud daripada ayat ini, iaitu ayat innaka antas sami', yang bermaksud bahawasanya kamu yang Maha mendengar rayuan hati kami. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar akan doa kita. Maka Nabi Ibrahim AS pun telah memuji Allah, dan begitulah dalam berdoa hendaklah kita sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena sentiasa yakin dengan Allah. Barulah kita mudah untuk berdoa, dan barulah kita rasa khusyuk dalam berdoa. Dan yang terakhir, Al-Alim, iaitu yang bermaksud Maha mengetahui. Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Tidak ada perkara yang tersembunyi daripada Allah SWT. Jadi, oleh kerana Allah SWT sahaja yang tahu semua perkara, maka Allah lah sahaja yang tahu apa yang kita perlukan. Jadi, oleh kerana Allah tahu apa yang kita perlukan, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Baik, daripada ayat 127 tadi, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail menyambung lagi doa mereka di dalam ayat 128, dan doa ini adalah doa yang Allah makbulkan sampai wujudnya umat Nabi Muhammad SAW. Doanya yang berbunyi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina
ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Iaitu yang bermaksud, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami, yakni umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Baik, daripada ayat Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ini yang bermaksud, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami ini dua orang yang berserah diri kepada engkau sahaja. Jadi iaitu menjadi orang yang menerima segala ajaran tauhid untuk mengesakan Allah. Jadi di sini kalimah muslim ini bermaksud orang yang berserah diri kepada Allah, sentiasa melakukan apa sahaja yang Allah suruh. Seterusnya, ayat yang seterusnya, wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka, iaitu yang bermaksud, dan juga dari zuriat kami satu umat yang berserah diri bulat-bulat kepadamu. Jadi daripada doa inilah lahirnya umat Nabi Muhammad SAW, dan Allah memakbulkan doa baginda. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim AS menyusun doa baginda. Sebelum ini Allah telah memberitahu baginda bahawa janji Allah tidak akan sampai kepada mereka yang zalim. Jadi dalam doa baginda kali ini, Nabi Ibrahim memohon supaya ada dari kalangan zuriatnya yang akan menjadi mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak semua pun, sekurang-kurangnya ada. Dan begitulah doa Nabi Ibrahim AS, kerana itu digunakan kalimah min di dalam ayat ini yang bermaksud sebahagian. Okay. Wa min zurriyatina. Jadi perkataan min itu dalam ayat ini bermaksud sebahagian. Baiklah, kalimah yang seterusnya iaitu wa arina manasikana, yang bermaksud dan tunjuklah kepada kami cara-cara untuk melakukan ibadah haji. Okey, kerana baginda sedang membina Kaabah dan berada di Mekah pada waktu itu, jadi baginda meminta izin untuk mengajar cara untuk mengerjakan ibadah haji. Dan kita dapat lihat bagaimana Nabi Ibrahim ini meminta supaya ditunjukkan cara-cara untuk mengerjakan ibadah haji. Maknanya cara-cara manasik haji itu, dan ini menunjukkan yang amalan haji itu bukan ibadah rekaan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun meminta ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan maknanya amalan sesuatu ibadah itu mesti bersumberkan daripada Allah, mestilah bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik, kalimah yang seterusnya iaitu watub alaina. Yang ini yang bermaksud dan terimalah taubat kami. Jadi di sini perkara yang kita sangat-sangat perlukan adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu cara untuk kita mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengerjakan ibadah haji. Dan kita dapat lihat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memohon supaya mereka diampunkan. Padahal bukannya baginda sedang melakukan dosa, baginda sedang melakukan ketaatan kepada Allah dengan mendirikan Kaabah, mendirikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun baginda tetap meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalimah yang terakhir iaitu innaka antat tawwabur rahim, yang bermaksud sesungguhnya engkaulah maha menerima taubat dan amat belas kasihan kepada makhluk. Jadi perkataan tawwabu bermakna Allah adalah zat yang sentiasa menerima taubat kita, walaupun berkali-kali kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan setiap kali kita akan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan jemu untuk mengampunkan kita.
Jadi di sini kita sebagai manusia janganlah jemu untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128 ini, dalam doa ini Nabi Ibrahim memohon agar setiap amalan perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ini selalu dibacanya saat membangunkan Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail. Jadi kita sebagai manusia kena sentiasa memohon kepada Allah SWT agar setiap amalan, setiap ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah SWT. Kerana setiap amalan baik yang kita buat ini belum tentu Allah terima. Jadi selain itu juga, doa ini juga Nabi Ibrahim membacanya untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah SWT. Sama ada pengampunan untuk diri sendiri, orang tuanya, anak-anaknya maupun keturunannya. Doa yang kedua iaitu doa Nabi Ibrahim agar lisan kita ni selalu dijaga dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang benar. Daripada surah Asy-Syu'ara ayat 84 yang berbunyi waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ini yang bermaksud, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang di kemudian harinya. Jadi maksud doa Nabi Ibrahim ini dia seperti ini. Nabi Ibrahim kata, jadikanlah mesej aku ini sampai secara berterusan, iaitu biarlah apabila orang bercakap tentang aku nanti, mereka akan bercakap tentang mesej yang aku sampaikan ini. Jadi baginda Nabi Ibrahim berdoa kerana baginda melihat banyak kesesatan yang dilakukan oleh manusia, tetapi ketika itu baginda berada dalam baginda secara keseorangan, dan baginda berharap supaya mesej yang baginda sampaikan ini sampai kepada semua manusia. Dan walaupun pada masa hidup baginda ia tidak dapat sampai kepada ramai orang, tetapi baginda berharap semoga jika baginda tiada nanti, jika baginda telah wafat nanti, semoga akidah tauhid ini dapat dipegang oleh ramai orang. Dan baginda berharap juga ajaran yang dibawa oleh baginda ini tidak diputarbelikkan atau diubah-ubah, kerana ianya selalu terjadi ajaran yang benar telah disampaikan dengan cara yang salah oleh orang yang terkemudian. Dan kita dapat lihat bagaimana doa baginda ini telah dimakbulkan kerana kerana kita sekarang belajar mengenai baginda dan ajaran yang dibawa oleh baginda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita teruskan dengan doa yang seterusnya yang merupakan doa yang terakhir, iaitu daripada surah Al-An'am ayat yang ke-79 yang berbunyi inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin, iaitu yang bermaksud sesungguhnya aku menghadapkan muka dan diriku kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah aku daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, daripada ayat ini wajah tu wajhiyah yang bermaksud sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Jadi di sini kenapa digunakan perkataan wajah di dalam ayat ini? Ianya kerana pada wajah itu dia merangkumi semua panca indera, iaitu penglihatan, pendengaran, percakapan, minda dan juga hati. Oleh itu, ia bermaksud untuk memberikan sepenuh perhatian kepada apa yang kita hadapkan. Jadi, ayat ini kepada siapa Nabi Ibrahim AS hadapkan wajahnya dan dirinya. Baik, yang seterusnya kita lihat pada ayat lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Yang ini yang bermaksud kepada yang menciptakan langit dan juga bumi.
Jadi di sini sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi, tidak ada lagi makhluk seperti itu. Maksudnya tidak ada lagi makhluk yang menciptakan langit dan juga bumi. Jadi Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit dan juga bumi. Jadi ayat ini bermaksud Nabi Ibrahim AS memberikan sepenuh perhatian kepada Allah SWT yang telah menciptakan dan menjadikan alam ini. Jadi baginda turut mengingatkan semula yang Allah SWT lah yang menciptakan alam, kerana umat baginda itu pun kenal Allah. Maksudnya sebagaimana musyrikin Mekah pun mengenali Allah SWT. Ayat yang seterusnya, Hanifah yang bermaksud dengan keadaan yang lurus. Kalimah Hanif ini bermaksud agama yang mengamalkan tauhid. Jadi ianya bermaksud seseorang yang memfokuskan pada tujuannya dan tidak dialihkan ataupun tidak dialihkan pada benda lain. Jadi difokus hanya sesuatu yang dia ingin capai. Jadi Nabi Ibrahim ini hanya memfokuskan kepada menyembah Allah SWT, dan tentu sekali baginda tidak akan sembah selain Allah SWT. Jadi daripada ini ia mengajar kita bahawa dalam kita melakukan sesuatu itu, dalam melakukan sesuatu benda yang penting, maka hendaklah kita memfokuskan kepada apa yang kita ingin buat, dan janganlah kita membiarkan diri kita ini diganggu dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan ayat yang seterusnya iaitu wama ana minal musyrikin, yakni yang bermaksud dan aku bukanlah termasuk daripada orang-orang yang mensyirikkan Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim AS ini tidak pernah melakukan syirik. Ia adalah kerana penggunaan kata ma, iaitu bukan, dalam ayat ini. Apabila ma itu digunakan, ia bukan sahaja bermaksud tidak, tetapi ia juga bermaksud menidakkan kata-kata orang lain tentang sesuatu. Jadi ini penting kerana ada agama-agama yang mengatakan Nabi Ibrahim AS ini pernah melakukan syirik. Sebagai contoh, dalam Bible ada dikatakan yang Nabi Ibrahim ini telah melakukan syirik di hujung hayatnya, di hujung usianya. Jadi maka Allah SWT menghendakkan untuk membersihkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat ini. Baiklah, pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-An'am ayat yang ke-79 ini, Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk terus memurnikan keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi kita dapat lihat dengan keteguhan iman Nabi Ibrahim AS ini yang tidak pernah luntur sedikit pun, bahkan ketika dihukum oleh Raja Namrud dan kaumnya dengan dibakar secara hidup-hidup, Allah telah menyelamatkan baginda dengan memerintahkan api supaya menjadi dingin. Secara kesimpulannya, sebagai seorang hamba Allah, kita belajar agar sentiasa memurnikan serta meneguhkan iman kita kepada Allah SWT. Selain itu, kita juga belajar tentang keikhlasan dalam mengorbankan sesuatu yang kita suka, dalam sesuatu yang kita sayang. Seterusnya, sebagai seorang anak pula, kita belajar untuk sentiasa menghormati serta mendoakan untuk kedua orang tua kita dalam apa jua keadaan. Jadi yang terakhir, sebagai kedua orang tua, kita juga belajar untuk sentiasa menghormati ataupun sentiasa menghargai anak kita dan mendengar segala pendapat mereka. Baik, itu saja daripada kumpulan kami. Sungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kekurangan datangnya daripada kami sendiri. Dan semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.